Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tahun 4. Okay, tajuk pada hari ini ialah pengantunan seksual kanak-kanak. Standard pelajaran 7.1.1. Murid-murid boleh buka buku teks halaman 90 dan 91. Okey, terlebih dahulu mari kita lihat maksud pengantunan kanak-kanak. Pengantunan seksual kanak-kanak ialah hubungan emosi yang terjalin antara orang dewasa dan dengan kanak-kanak. Maksudnya di sini murid-murid, hubungan emosi itu bermaksud orang dewasa berminat dengan kanak-kanak. Dia berminat, dia ada tunjukkan minat pada kanak-kanak. Okey, apakah tujuan emosi tersebut? Ia bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan mereka bagi tujuan melakukan perbuatan berunsur seksual ke atas kanak-kanak. Maksudnya di sini mereka buat hubungan emosi itu untuk menarik minat kanak-kanak tersebut supaya orang dewasa ini boleh mengambil kesempatan terhadap kanak-kanak. Okay, siapakah yang menjadi sasaran? Yang menjadi sasaran biasanya kanak-kanak yang sering bersendirian, tak ada keluarga yang jaga kan. Mak ayah sibuk ataupun kanak-kanak tu terbiar, kanak-kanak terbiar. Okay, yang pertama, kanak-kanak yang sering bersendirian, bersendirian di taman permainan, bersendirian di rumah, dan tiada orang dewasa yang memerhatikannya. Yang kedua, kanak-kanak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang keluarga. Ni biasanya kanak-kanak yang keluarganya porak-poranda, keluarga yang mungkin yang tak ada ibu bapa kan, ibu bapanya yang telah meninggal dunia. Biasanya yang kurang mendapat perhatian ataupun mendapat kasih sayang keluarga. Okay, siapakah yang melakukan pengantunan seksual kanak-kanak? Dia ada dua, orang yang dikenali dengan orang yang tidak dikenali. Okay, orang yang dikenali biasanya ahli keluarga, saudara, kan, saudara terdekat, ahli keluarga, adik-beradik, bapa, ibu dan sebagainya. Yang kedua, kenalan keluarga. Kenalan keluarga, kawan ayah, kawan ibu, kekasih ibu, kekasih ayah, kan, kekasih abang, kawan-kawan kakak, kawan abang. Itu semua kenalan keluarga. Yang ketiga, jiran tetangga, orang-orang yang terdekat, yang mengenali kita kan. Okay, B, orang yang tidak dikenali. Orang yang tidak dikenali, memang kita tak pernah jumpa, ataupun kalau pernah jumpa tak tahu nama. Contohnya orang yang tidak dikenali ni, orang yang tiba-tiba ada di taman permainan kan, ataupun pencuri, perompak, itu orang yang tidak dikenali. Okay, bagaimanakah pengantunan seksual kanak-kanak berlaku? Dia ada beberapa situasi bagaimanakah pengantunan kanak-kanak ni berlaku. Okay, individu yang melakukan pengantunan seksual kanak-kanak akan, yang pertama, mendapatkan maklumat tentang mangsa. Ada yang dia dah kaji dari awal kan, mendapat maklumat dari sumber internet, dari penglihatan, pemerhatian. Okay. Yang kedua, memberi pujian, hadiah dan layanan istimewa kepada mangsa. Ada juga dia nak tarik minat
kamu ataupun minat kanak-kanak ni, dia bagi macam-macam kan. Dia bagi hadiah, dia bagi gula-gula, dia bagi duit, dia bagi telefon, dia beri pujian. Yang ketiga, bersimpati dengan mangsa. Dia tunjuk kasihan. Padahal dia ada niat lain kan. Dia tunjuk kasihan. Oh, kasihannya tak ada ayah, tak ada ibu kan. Tapi sebenarnya dia cuba bersimpati tu kerana untuk mengambil kesempatan. Jadi berhati-hati ya, murid-murid. Yang keempat, memujuk mangsa. Dia pandai memujuk kan. Dia ajak naik kereta, dia ajak pergi mana-mana. Yang kelima, menjauhkan mangsa dari keluarga dan rakan. Sebab dia nak ambil kesempatan, dia kena strategi dia ataupun usaha dia cuba menjauhkan kanak-kanak tersebut dari keluarga. Yang keenam, mencari peluang bersendirian dengan mangsa. Dia cari peluang untuk bersendirian dengan mangsa. Kalau boleh tak nak bagi orang lain tahu. Supaya apa? Sebab dia nak ambil kesempatan. Jadi bila ambil kesempatan ni, dia tak boleh orang lain tahu. Okay, yang ketujuh, melakukan sentuhan fizikal tanpa disedari mangsa. Dia pegang-pegang, kita tak sedar pun kan. Kanak-kanak ni tak sedar pun, dia pegang, dia sentuh bahagian-bahagian tertentu. Okey, latihan di rumah. Buat latihan berikut berdasarkan buku teks muka surat 90. Latihan ini boleh dicetak dan ditampal dalam buku tulis. Jika murid-murid tiada pencetak atau printer, bolehlah menyalinnya. Maksudnya sini murid-murid boleh cetak atau print. Kalau tak ada tu, tulis tangan je lah. Okey, latihan. Soalan satu dia ada tak banyak soalan. Lebih kurang 3 je. Okey, soalan satu, susunkan semula perkataan di bawah menjadi maksud pengantunan seksual kanak-kanak. Ini sebenarnya dah ada dalam buku teks tu. Cuma murid-murid susun saja menjadi jawapan apakah maksud pengantunan seksual kanak-kanak. Okey, soalan kedua, isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. Ini pun sama, dah ada dalam buku teks. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks untuk mengetahui apakah yang perlu diisi di tempat kosong tersebut. Yang ketiga, senaraikan 3 cara individu cuba melakukan pengantunan seksual kanak-kanak. Tadi ada berapa kan? Cikgu cakap ada 7 tadi kan. Cikgu nak kamu senaraikan 3 sahaja. Okey, itu sahaja. Cikgu harap murid-murid memahami isi pelajaran pada minggu ini dan dapat menjawab latihan yang diberikan. Okey, sekian, terima kasih.